Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puan, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kepada Allah dengan izin serta limpah kurnianya dapat bertemu di laga forum yang bersama saya di Media Saputra pada petang yang berbahagia ini. Kita sedia maklum, isu penyalahgunaan media sosial kini semakin berleluasa dan sudah ramai masa yang terkesan dengan isu ini. Hal ini juga telah membimbangkan ramai pengguna media sosial pada ketika ini. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ia ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, penyalahgunaan media sosial, siapa bersalah? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka isu yang dialami pengguna media sosial, iaitu penyalahgunaan media sosial. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep yang boleh diterangkan mengenai penyalahgunaan media sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator, yang dihormati rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Seperti yang kita ketahui, tajuk perdebatan kita pada hari ini berkaitan dengan siapa yang bersalah dalam konteks penyalahgunaan media sosial. Mengikut fakta, sebanyak 389 kes buli cyber dilaporkan pengguna internet melalui Pusat Bantuan Cyber 999. Kebiasaannya 80 hingga 90% penggunaannya lebih tertumpu kepada aktiviti penerokaan bagi mendapatkan maklumat baharu. Bagi saya, individu merupakan golongan yang bersalah dalam isu ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka ingin menjadi terkenal. Dengan adanya media sosial ini, media ini menjadi tumpuan kepada individu itu untuk menjadi viral. Mereka tidak berfikir sama ada apa yang dilakukan mereka adalah betul ataupun salah. Terima kasih kepada saudara Firdaus Aziz atas laporan konsep yang faktor terbesar berlakunya penyalahgunaan media sosial. Apakah pandangan pihak pembangkang pula? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana telah memberi peluang kepada saya untuk bercakap. Saya tidak bersetuju 100% dengan hujah yang telah disampaikan oleh panel 1. Sebelum saya pergi lebih jauh, di Malaysia, data terkini menunjukkan bahawa negara ini menduduki kelompok kelima tertinggi di dunia dan tempat teratas di Asia Tenggara dalam penebusan media sosial mudah alih. Menurut khusus MWI Social dalam laporan terkini digital 2019, penembusan internet di Malaysia kini bertahap 80%. Pengguna internet meluangkan purata 8 jam 5 minit sehari secara dalam talian. Banyak kesalahan penggunaan media sosial yang telah dikenal pasti, malah ramai yang telah didakwa. Di antaranya ialah menghasut dan memupuk perasaan benci terhadap pemerintah, kerajaan dan juga pemimpin. Ini termasuk menghina institusi raja dengan pelbagai teknik, sama ada dalam bentuk penulisan, gambar, grafik, ilustrasi, audio dan juga video. Okey, kita akan masuk ke isi yang saya akan hujahkan di sini ialah saya memilih tajuk di pada hari ini ialah penyalahgunaan media sosial, siapa yang bersalah. Jadi di sini saya meletakkan ibu bapa yang bersalah. Berikutan pandemik COVID-19, pembelajaran atas talian sedang dipraktikkan tidak kira di peringkat usia. Jadi, ada setengah ibu bapa ni yang lepas tangan dengan memberi anak-anak mereka menggunakan penggunaan telefon pintar maupun gadget tanpa pengawasan. Hal ini disebabkan oleh ada setengah ibu bapa ni yang terlampau sibuk dalam urusan kerja sehingga tidak sempat untuk mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak mereka. Oleh sebab tidak pantauan daripada ibu bapa pada peringkat awal lagi, golongan remaja pada hari ini meluangkan banyak masa dengan aplikasi media sosial, menyebabkan mereka meluahkan segala yang difikirkan oleh mereka ke dalam media sosial seperti menghina dan memaki hamun kerajaan serta membangkitkan kebencian kaum ataupun rasis. Selain daripada keagamaan, nilai keagamaan, ibu bapa juga seharusnya menerapkan falsafah rukun negara. Hal ini kerana kepribadian nilai murni datang daripada nilai sopan, susila dan moral. Malahan pembentukan identiti seorang adalah berdasarkan kepada sejauh manakah kita mampu memperkukuhkan jati diri tanpa sama sekali mengganggu-gugat apa yang telah ada dalam diri mereka. Ini bermakna kesopanan dan kesusilaan itu juga membentuk bukan sahaja diri kita tetapi juga mempertahankan identiti nasional di peringkat kebangsaan.
termasuk juga dengan falsafah pendidikan kebangsaan ni, kita juga harus terapkan pada peringkat awal lagi, kerana umumnya matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah berhubung kait dengan meneliti, integriti dan sebagainya. Okey, sebagai akhir kata saya, pendapat saya lah, beberapa perlu lebih bertanggungjawab dalam memantau anak-anak mereka dalam penggunaan telefon pintar dan juga media sosial. Terima kasih. Sungguh padat dan bermakna hujah yang disampaikan oleh saudara Muhammad Iqmal Ibrahim sebentar tadi. Terima kasih diucapkan atas penerangan yang sungguh jelas. Apa pula pendapat pencadang kedua, iaitu Muhammad Syafruddin? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan hadirin sekalian kerana membenarkan saya berucap pada hari ini. Saya pula berpendapat bahawa masyarakat sebenarnya menjadi punca penyalahgunaan di media sosial. Hal ini dikatakan kerana masyarakat zaman sekarang mudah terpengaruh dengan isu-isu di media sosial. Mereka tidak mengkaji terlebih dahulu isu tersebut untuk berkongsi kepada orang yang lain. Saya mendapati kebanyakan masyarakat tidak mengambil berat mengenai isu ini sehingga ianya berleluasa. Di sini juga saya ingin mengambil contoh dalam rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan adalah yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan juga mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Di sini saya ingin menegaskan bahawa masyarakat perlu mengikut perlembagaan yang tertakluk dan mematuhi segala peraturan yang ada. Mereka tidak harus mengedar maklumat yang palsu kerana ianya adalah salah dan melanggar peraturan yang termaktub dalam perlembagaan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Syafruddin kerana memberikan hujahnya yang begitu menyentuh hati. Pada pendapat saya, perkara yang dikatakan oleh saudara Syafruddin itu adalah ada betulnya dan boleh dipertimbangkan. Namun, mari kita dengar pula hujat dan lontaran yang diberikan oleh panel kita seterusnya. Saya dipersilakan saudara Muhammad Sharif untuk menyampaikan hujahnya. Saya ucapkan kepada moderator, rakan-rakan serta hadirin sekalian. Saya membangkang hujah yang diberikan oleh Syarifuddin. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara seperti ini tidak akan terjadi jika pihak kerajaan mengambil tindakan yang tegas dan sentiasa memantau aktiviti di media sosial. Media sosial adalah sebahagian daripada hidup kita. Kita tidak boleh hidup tanpa media sosial. Oleh itu, kita perlu ambil serius tentang isu pendidikan seperti ini. Kita perlu mewawarkan etika penggunaan media sosial ini ke seluruh negara. Malah kita boleh mendidik rakyat menerusi televisyen, radio, surat, akhbar secara berterusan. Walaupun kerajaan pernah melakukan penyebaran maklumat berhubung etika penggunaan media sosial, ia masih tidak mencukupi. Menerusi kajian selidik yang dilakukan oleh syarikat kajian pasaran dalam talian dengan kerjasama Esro Awani terhadap 1080 responden, sebanyak 86% menyifatkan kerajaan memainkan peranan penting dalam mendidik orang awam mengenai etika penggunaan laman sosial. Malah 61% daripada responden berkenaan juga menyatakan bahawa pihak kerajaan kurang mendidik orang awam mengenai etika penggunaan laman sosial. Memang dalam masyarakat di mana-mana negara sekalipun sudah ada undang-undang perlu untuk mengawasi serta hukuman bagi mereka yang bersalah, tetapi hukuman saja tidak cukup. Pada masa sama, tegasnya, orang awam perlu sentiasa berwaspada dalam berkongsi sesuatu atau membuat sebarang kenyataan di media sosial agar ia tidak memudaratkan diri sendiri. Semua orang perlu tahu bahawa jika mereka berkongsi sesuatu atau membuat kenyataan yang sensitif, ia akan menghantui mereka semula. Ya, memang kita boleh padam muat naik itu, tapi akan ada orang yang memuat turun atau cekupan skrin. Jadi kita perlu berhati-hati. Sekian daripada saya. Wah, hujah dari pihak bangkai ini juga sungguh hebat bahasanya. Saya dapat melihat ramai audiens yang terpesona dan memberi fokus terhadap isi-isi hujah yang beliau berikan tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Sharif atas hujahnya
yang sangat jitu lagi mempesonakan. Seterusnya, saya akan membuka beberapa soalan sebelum saya menamatkan forum ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk bertanyakan soalan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ani Adli bin Nordin. Soalan yang ingin diajukan kepada panel-panel tersebut adalah, ada kerajaan bersetuju terhadap pencukaian yang dikenakan kepada penggunaan aplikasi media sosial? Terima kasih atas soalan yang ditujukan sebentar tadi. Soalan yang amat benar yang diajukan oleh saudara Anik sebentar tadi. Okey, saya ingin membuka ruang untuk ahli-ahli panel kita untuk menjawab soalan Anik tadi. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ani Adli. Okey, pada pendapat saya, cukai terhadap penggunaan aplikasi di media sosial amat digalakkan agar dapat mengurangkan penggunaan oleh kanak-kanak tanpa pengetahuan ibu bapa. Ada yang ingin mengajukan soalan lagi? Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana mengizinkan saya bertanyakan soalan. Saya memperkenalkan diri saya Syafiq Akmal bin Syarul Anwar. Ingin menanyakan, apakah pandangan ahli panel tentang penyebaran isu-isu yang menyebabkan perselisihan kaum? Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Syafiq atas soalan yang diberikan. Sungguh bagus soalan tersebut. Soalan ini juga saya akan membuka kepada pihak-pihak panel untuk menjawab soalan yang diberikan oleh Muhammad saudara Syafiq. Terima kasih kepada Syafiq Akmal kerana bertanyakan soalan. Pada pendapat saya, kandungan yang ada dalam sebuah video yang menyentuh isu sensitiviti antara kaum dapat menyebabkan perselisihan faham kaum yang terbabit. Hal ini disebabkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab memuat naik status atau video yang melaga-lagakan kepelbagaian kaum di Malaysia. Perkara ini juga boleh menyebabkan keharmonian di negara ini terjejas dan keamanan negara tergugat. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang bunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang itu datang daripada kekelapan diri kami.